Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin UKAS edisi malam 17 April 2021 bersama saya Al-Fairis Jemurin. Memulakan berita mengenai perkembangan harian COVID-19 di Sarawak dengan 512 kes positif baru direkodkan hari ini, meningkatkan jumlah keseluruhan kepada 23,432 kes. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas dalam sidang media COVID-19 di Kuching hari ini berkata kes-kes tersebut dikesan di 22 daerah di Sarawak. 149 di daerah Bintulu, 105 di Selangau, 95 di Sibu, 37 di Kuching, 22 di Miri, 17 Mukah, 15 Semarahan, 12 Song, 12 Kapit, 9 Serian, 9 Matu, 6 Asajaya, 5 Betong, 5 Tatau, 3 Mambung, Meradong 2, Kenawit 2, Seratuk 2, Subis 1, Beluru 1, Kabung 1, Belaga 1 dan Merudik 1. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBNS berkata satu kematian direkodkan di Miri, meningkatkan angka korban kepada 136 orang. Kes kematian ke-136 adalah kes ke-22,655. Seorang perempuan warga tempatan berumur 67 tahun mendapat rawatan di Hospital Miri kena mengalami kurang selera makanan sejak minggu yang lalu. Pada 13 April dia dikesan positif dan pada 13 April juga dia meninggal dunia. Kes ini mempunyai komorbid sakit jantung. Sementara itu, Dato' Amar Douglas turut memaklumkan 3 lagi kluster baru dikesan di daerah Sibu dan daerah Selangau. Hari ini 3 kluster baru. Kluster Jalan Disa, kluster Jalan Ding Lingkong di Sibu dan kluster Ulu Belengian di daerah Selangau. Kluster Disa Sibu, sebuah kluster komuniti yang telah dikesan melibatkan sebuah sekolah rendah agama di Jalan Disa Sibu. Kluster Jalan Ding Lingkong Sibu adalah satu kluster di tempat kerja yang dikesan melibatkan sebuah syarikat perindustrian perkayuan di Tekuk Jalan Tekuk Sibu. Kes kluster Ulu Belengian Selangau adalah satu kluster komuniti yang melibatkan sebuah sekolah menengah dan kediaman penduduk di Ulu Belengian Selangau. Tambahnya, daerah Selangau kini berstatus merah manakala daerah Betong dan Asajaya berstatus jingga. Daerah baru pula kembali ke status kuning daripada status jingga. Berita selanjutnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedup, Martin Ben, pada Jumaat turun padang meninjau beberapa projek yang sedang dilaksanakan di Kampung Manting Mubok. Antara projek yang dilawati ialah projek membaik pulih Gereja St. Vincent yang mendapat peruntukan dari Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor tahun 2020 berjumlah RM50,000 untuk menggantikan bumbung dan struktur gereja. Turut dilawati projek membina jabatan menyeberangi Sungai Kedup ke Kampung Mantung Berawan, Mantung Mubok dengan kos keseluruhan sebanyak RM1.3 juta. Martin turut melakukan tinjauan ke padang bola sepak bagi melihat pembinaan astaka yang dilakukan oleh para belia kampung secara bergotong royong. Pembinaan tersebut menelan kos sebanyak RM10,000 dan dijangka siap pada Jun 2021. Sementara itu, pada perjumpaan dan sesi dialog bersama JKKK, Adun Kedup itu telah menjelaskan isu berkaitan bantuan pertanian, AFF, masalah telekomunikasi dan projek bekalan air. Beliau turut mengumumkan peruntukan kepada JKKK, Biro Wanita dan Persatuan Belia Kampung Mantung Mubok bagi mengurus aktiviti masing-masing berjumlah RM5,000. Laporan seterusnya, Ahli Parlimen Sibuti, Lukan Isman Awang Sauni berkesempatan mengagihkan sendiri sumbangan berupa sejadah kepada para jemaah yang hadir di Masjid Al-Jabar, Niah pada Jumaat. Dalam masa yang sama, beliau juga menyerahkan geran aktiviti tahunan kepada Masjid Al-Jabar Niah sebanyak RM5,000 dan geran aktiviti Ramadan sebanyak RM2,000. Turut diserahkan geran aktiviti tahunan Surau Bukit Bom sebanyak RM2,000 dan juga geran aktiviti Ramadan sebanyak RM1,000.
Manakala di Tatau, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Tatau menyampaikan sumbangan minuman kepada petugas barisan hadapan yang terdiri daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Tatau dan Polis Diraja Malaysia PDRM daerah itu pada Khamis. Sumbangan disampaikan pemangku pegawai daerah Tatau Kelvin Ligong kepada Ketua Balai Bomba JPBM daerah Tatau, Jengki Jigat di Balai Bomba dan Penyelamat daerah Tatau dan Ketua Balai Polis Tatau, Sarjan Zaidi Selamat di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD daerah Tatau. Menurut Kelvin, sumbangan itu bertujuan menghargai sumbangan pihak bomba dan polis yang banyak memainkan peranan penting dalam mengekang penularan wabak pandemik COVID-19 di daerah Tatau termasuk menghantar makanan, banjir, sanitasi awam dan sekatan jalan raya. Beralih ke laporan berikutnya, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sarike bersama Pejabat Kesihatan Bahagian telah melaksanakan aktiviti pengesanan kes secara aktif LCD berikutan penambahan kes baharu COVID-19 di Taman Susur Jambu Sarike yang agak tinggi. Langkah ini dilakukan bagi tujuan pengawalan dan pencegahan penularan berterusan serta sebagai surveillance kepada komuniti di mana ujian PCR akan diambil mengikut zon yang telah ditentukan. Kawasan Taman Susur Jambu telah dibahagikan kepada 4 zon seperti tertera bagi memudahkan proses ujian calitan dijalankan. Untuk zon A, ia melibatkan keseluruhan Jalan Jambu Utara dan Jalan Jambu Barat yang mana telah pun bermula pada jam 8 pagi tadi dan berakhir pada jam 3 petang. Oleh yang demikian, semua penduduk diminta untuk memberikan kerjasama dan datang membuat ujian saringan COVID-19 pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan dengan perlu membawa kad pengenalan, memakai pelitup muka dan mematuhi arahan yang diberikan. Sekian edisi malam bersama saya Al-Faris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.